Salam sejahtera dan salam perpaduan. Susulan pembentangan prestasi dividen 2022, kumpulan uang simpanan pekerja sebanyak 5,35% untuk simpanan konvensional dan 4,75% untuk simpanan syariah turut didedahkan isu pencarum Melayu memiliki kadar simpanan median lebih rendah berbanding kaum lain. Data simpanan ahli KWSP mengikut bangsa sehingga 31 Desember 2022 menunjukkan pencarum Melayu terendah dalam simpanan median semua peringkat umur dengan jumlah simpanan RM 4.893, manakala simpanan median umur di bawah 55 tahun berjumlah RM 5.529. Ia jauh ketinggalan berbanding kaum lain seperti pencarum kaum India yang merekodkan simpanan median semua peringkat umur dengan jumlah simpanan RM 12.654 ringgit, manakala simpanan median umur di bawah 55 tahun berjumlah RM 14.929 ringgit. Sementara itu, kaum Cina dengan simpanan median semua peringkat umur berjumlah RM 40.317, manakala simpanan median umur di bawah 55 tahun berjumlah RM 45.162 ringgit. Pengurangan simpanan dalam kalangan pencarum Melayu tampak semakin ketara setelah kerajaan membenarkan 4 kali pengeluaran khas berjumlah RM 145,5 bilion sepanjang tempo pandemik COVID-19. Keputusan kebenaran 4 kali pengeluaran KWSP itu melibatkan nilai RM 20,8 bilion di bawah iLestari, RM 58,7 bilion iSinar, RM 21,4 bilion iCitra, dan pengeluaran khas pada April 2022 sebanyak RM 44,6 bilion. Namun, adakah kadar simpanan median rendah dalam kalangan pencarum Melayu itu hanya disebabkan oleh kebenaran pengeluaran terbabit, walhal kaum lain juga tidak terkecuali membuat pengeluaran serupa? Ketua Ekonomi dan Analisis Pasaran serta Keuangan Sosial Bank Muamalat, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rasid berkata, kurangnya literasi keuangan dan kedudukan ekonomi dalam kalangan orang Melayu yang masih lemah daripada segi pendapatan boleh menyumbang kepada tren penurunan kadar simpanan. Selain itu, kecenderungan tinggi orang Melayu yang mudah terjebak dengan skim pelaburan berisiko tinggi dan meragukan seperti mata uang kripto dan tukaran uang asing turut menyumbang kepada jumlah simpanan kaum itu di institusi penyimpanan uang seperti KWSP, Amanah Saham Berhad, dan bank dilihat sangat rendah. Justru apabila berlaku kejutan ekonomi yang besar seperti COVID-19, ia dengan jelas menunjukkan bahwa ramai dalam kalangan kaum Melayu yang rentan lemah. Apa yang perlu ditekankan adalah aspek celik keuangan atau literasi keuangan secara berterusan melalui program yang bersifat interaktif bagi menyampaikan message secara tuntas kepada golongan sasaran. Kita juga sering mendengar ramai bertindak sembrono dan terjebak dengan skim cepat kaya serta pelaburan berisiko tinggi seperti mata uang kripto dan tukaran uang asing yang telah menyebabkan ramai tertipu sekaligus rugi, katanya kepada Sinar Premium pada Ahad. Jelas Muhammad Afzanizam, sekiranya penerapan literasi keuangan dalam kalangan pencarum tidak dilakukan sebaiknya, dikhawatirkan pendapatan diterima gagal disimpan secara sistematik dan kurang memberi pulangan pelaburan yang optimum. Muhammad Afzanizam juga tidak menolak kesenjangan atau jurang pendapatan bukan hanya berlaku antara kaum, malah berlaku merentasi isu sesama kaum. Perkara ini sememangnya wujud dan ia bukan sahaja di antara kaum, malah dalam kaum sama kesenjangan pendapatan itu berlaku. Hakikatnya ini isu universal yang memerlukan suatu bentuk intervensi tuntas. Oleh itu, isu jurang pendapatan dan kekayaan perlu diberi perhatian serius oleh kerajaan bagi mencapai keharmonian, terutama berkaitan aspek ekonomi dalam kalangan masyarakat negara ini, ujarnya. Menurutnya, penekanan juga perlu diberi terhadap pendapatan benar, yaitu pendapatan yang mengambil kira faktor inflasi. Sekiranya kita hanya menumpukan pendapatan nominal, dibimbangi akan menghadapi masalah money illusion, yaitu merasa kaya disebabkan pendapatan meningkat, walhal tidak, kerana kenaikan harga akan merosotkan kuasa beli, tegas Muhammad Afzanizam lagi. Ditanya sama ada isu jurang pendapatan ini perlu kepada penstrukturan gaji yang lebih baik, beliau berkata isu terbabit perlu dilihat secara holistik. Tegas Muhammad Afzanizam, kerajaan juga perlu mengambil kira ekosistem perniagaan seperti perundangan, tadbir urus serta penawaran buruh mahir, infrastruktur, dan sebagainya.
Apa yang ingin dicapai ialah landscape perniagaan kompetitif, mudah diurus, yang akhirnya membawa kepada struktur upah yang lebih tinggi. Justru sebarang bentuk insentif selain perlepasan cukai seperti diskon pembelian rumah dan voucher pembelian barangan harian perlu diberi supaya sasaran dapat dicapai, kata beliau.